بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat khair, selamat pagi sedang menganyur hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama muzakarah, panggil pakak-pakak mengaji, pakak belajar, pakak peroh fikiran, pakak tukar fikiran, iaitu pengalaman seseorang ni penting sebagai mengiktibarkan untuk kita di sekarang ni ataupun lagi akan datang untuk persediaan. Dia masalah nak lari tak lepas sedang mengajar mati sekedar. Tiap-tiap orang ada masalah. Mulai daripada tu ada kita ni manusia yang pertama. Sehingga sampai sekarang ni dan sampai hari kiamat. Lalu tu di dalam masalah semua saat itu tercantum segala-gala yang panggil susah. Susah mana? Susah hati. Susah otak. Orang tak mikir tak apa ni. Orang hilang akal ni tak apa. Tak ada mikir apa dah. Duk suka sore gitu. Tak apa. Habis cuk dah lah. Selama mana kita orang yang berakal dan orang yang akhir balik panggil. Mana kata akhir balik sani siapa umur, siapa masa dan akal fikiran sempurna. Semua tu diwajibkan menuntut ilmu yang utama sekali. Melalui al-Islam. Kadang-kadang kita terlindung. Terlindung dengan mana? Ngaji agama nak kerja apa? Dia pekerjaan kita duk suluh tengok tu. Tak ada biar betul dengan ilmu. Tak ada biar betul dengan dengan pengaji. Ada setengah mengaji kau ni buat kerja kau ni. Ada setengah mengaji habis penyatu penyaik dah. Sudah tu buka kedai jual nasi. Dah. Berbagai-bagai. Lalu tu alat orang kita sana tu tak lain tak bukan sedang mengajar mati sekalian. Hari ni kita boleh kaji suluh tengok. Ya sebenarnya Allah bagi dah ilmu yang pertama sekali, utama sekali kepada manusia sana itu. Mula di kandungnya ibu lagi dah. Iaitu ada perasaan. Perasaan lapar, perasaan kenyang, perasaan panas pedih. Dia ada perasaan. Ni nak tunjuk kata manusia yang sempurna. Kalau manusia tak ada perasaan, orang tu sudah habis dah. Mana kata akal fikiran, tak sempurna. Dan itu perihal hari ini, ialah nak ayat perihal zikir dan doa. Moga-moga Allah menggulungkan kita. Dan kamu sekalian ke dalam gulungan orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Orang-orang yang tiada dilalaikan oleh harta benda dan tiada dilalaikan oleh anak pinak. Duk galik dengan anak, duk galik dengan beranak, duk cara ke anak dan cara ke harta. Daripada berzikir kepadanya. Kebanyakan lagu tu lah. Duk galik dengan harta benda. Habis habis kaya-kaya pula, habis kaya-kaya pula. Tak tahu. Beradu-adu duk cakung. Jeng bergerak ataupun duit ada, harta ada, tapi otak akan fikiran sana itu telah hilang akal ataupun menjadi berbagai-bagai penyakit. Lalu tu jangan duk galik dengan harta benda dan anak pinak daripada berzikir kepada Allah SWT. Bahwasanya berzikir kepada Allah Ta'ala itu dikira perkara mulia sekali dan amat besar sekali.
ibadat yang paling utama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zikir ni. Zikir ni ibadat yang paling utama. Yang paling penting sekali. Dan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ni berzikir. Tak berdekat belah mana. Satu hadis kata, sekasih-kasih oleh Allah SWT akan zikir itu ialah 4 zikir. Pada waktu dah ni. Mana? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ni 4 zikir ni sekasih-kasih. Allah kasih kepada 4 zikir ni. Dia Tuhan kasih saat ni tu apa kau lagi. Ikutlah nak minta gapo Tuhan bagi dengan serta-merta. Nak minta lanjut ke umur Tuhan bagi lanjut ke umur. Kenapa? Kerana qada dan qada Allah SWT, orang lain tak bolehkan ubahkan melainkan dengan doa dan zikir. Lepas tu kita nak mengaji pihak zikir dan doa. Bagi mudah-mudah ya. Jangan duk fikir banyak. Pas jangan duk kelola main buku amal ibadat ni. Buat gitu-gitu. Jangan duk buat gitu-gitu. Buat dengan tahqiq, buat dengan sungguh-sungguh hati, buat kerana Allah SWT. Allah duduk dekat kita. Pas kita buat main-main, Tuhan, tu dia. Bimbing takut Tuhan benci kepada orang yang buat senang-senang main dengan zikir-zikir dan amalan-amalan yang paling utama sekali ialah zikir. Berzikir ni semelia-melia dan amat besar. Ibadat yang paling utama dan jalan mendekati diri kepada Allah SWT. Tak dekat kerana disebut nama Tuhan semua. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah yang maha suci, suci segala-gala. Tak nak pakai sabun, tak nak pakai apa, tak dah. Suci Allah, suci sedia kala lagi dah. Suci dengan kedera Allah Subhanahu Taala, suci dengan kanak-kanak Allah dan suci dengan yakin, suci dengan dengan kuasa Allah Subhanahu Taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak ada dah nak lebih daripada Allah kita nak puji sana itu. Kerana Allah yang amat murah dan amat mengasihani kepada puak-puak kita belaka. Tak kasih belah mana cuka tengok. Di atas buak-bung kita, atas kepala ada rambut. Tu dia. Ada gamut nak mensuburkan akal fikiran dan otak orang, syarat otak sana itu menjadi sempurna. Lepas pada tu ada purung pula dah. Ada kulit, ada rambut kulit. Lepas tu ada purung pula dah. Tu dah. Purung otak tu, bukan purungnya. Mari ada telinga, ada mata, ada semua. Semua di sebutir kepala tu anggota je tali wayar penuh. Kalau wayar cak bila, siap orang tu. Tak sepenuh jadi orang dah. Gila akal, gila sepera. Dan baikain pongoh. Dia panggil rukjit. Penyakit jiwa. Payah berobat belakang tu. Sebab tu nak lepas pada makit jiwa sana tu banyak berzikir lah. Obat besar ni. Zikir kepada Allah itu dikira perkara mulia. Semulia-mulianya manusia. Orang yang berzikir mendekati dengan Allah SWT. Dan amat besar. Amat mulia dan amat besar sekali. Ibadat yang paling utama. Dan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 152.
Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni uzkurkum azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku. Nascaya aku akan mengingati kamu sekalian. Ni Tuhan royak, Tuhan ajar kita lagu ni. Pasal apa kita tak si dengar, tak si turut langsung ke malah mana. Nah, kalau nak hari ni mula selalu. Mula selalu. Kena zahid dengan dunia. Itu zahid dunia, lupa kepada harta benda. Tak boleh galik dengan harta benda bukan lupa tak. Tak boleh galik kepada harta benda dan anak pinak. Ni sebut dari dalam ayat suci Al-Quran Karim. Apa hati tengok? Orang dia kaya-raya, dia sifat banyak perkara dia mari. Selain daripada biasa. Sifat bakhil, sifat dekuk dia mari, sifat apa ni, sifat boroh dia mari, sifat tu banyak sifat-sifat. Lepas tu kita nak berat mana di atas peribadi masing-masing, di atas diri masing-masing. Semua ni tidak ada siapa nak boleh paksa diri kita, melainkan kita kena paksa, kena asuh diri kita sendiri. Nak hidup dalam sifat-sifat orang mukmin. Nak buat belah mana? Biasa niat ke tak? Biasa nak berjakah ke tak? Nak masuk dalam orang mukmin. Biar hidup situ lah. Nak duduk belah mana, duduk lah. Orang lain duduk boleh, kita duduk boleh sepatu. Supaya nak lepas daripada penyakit ni, tak lain tak bukan, zikirlah lebih banyak-banyak. Kerana orang berzikir ni semulia-mulia di sisi Allah SWT. Dan sebesar-besarnya rahmat. Itu dah. Ibadat yang paling utama dan jalan mendekati diri kepada Allah SWT ialah zikir. Sebagaimana tegasnya dengan dalilnya, Allah telah berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, Tuhan kata. Manusia, yang akal sempurna, yang Allah jadikan manusia seelok-elok kejadian. Tak ada ekor, tak ada tanduk. Tidak. Tak ada taring. Tak ada kuku panjang, tak ada. Seelok-elok kejadian. Allah menjadi manusia seelok-elok kejadian. Bukan main tu. Rongan hak Tuhan tak serupa rongan hak manusia. Hak Tuhan saat ni tu nak gapo? Tuhan kata jadi dengan serta-merta. Nak buat belah mana tu kuasa daripada Allah SWT. Tetapi Allah berjanji dan Allah mengajar kita. Manusia semua. Sekali dengan Cik Muhammad Yaakob. Sekali dengan Dek Nang kita. Sekali berlakon dengan peminat-peminat kita semua saat ni tu. Lepas tu sama siapa anak cucu cicit kita. Ni kamsang hak ni. Dia dah. Mana? Maka berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, Tuhan kata. Nascaya aku akan mengingati kamu sekalian. Mana kata kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah mengkufurkan dan mengkufuriku. Dia kata, jangan deraka sama sekali kepada aku. Kufur ni deraka pada Allah SWT. Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan tak suruh dia buat. Hak Tuhan larang dia buat. Tak suruh dan larang lagi. Itu dah. Buat penuh-penuh. Hak suruh tak buat. Lalu tu ada satu ayat lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat tu. Nak beri kemalang cahaya pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Dari surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Artinya, wahai orang yang beriman, bunyi berjuruh, bunyi beraluh ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepadaku sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya setiap-tiap pagi dan petang. Dan firman-Nya lagi, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil wuduwi wal awasal wa la takun minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 205. Hari ini kita nak kecek yang utama sekali ialah berzikir. Tak ada kena kilik pikul, tak ada kena duk susah payah apa. Duk luar subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ni sekasih-kasih zikir, 4 zikir ni lah di sisi Allah SWT. Pas zikir lain, kasih pun tu juga. Tapi nak oyak kata tertik dia, kepentingan dia. Seperti kata huruf hijab. Sabit po alif tak depan sekali. Alif, ba, ta, tak apa boleh satu. Alif, ba, lepas ba, ta, lepas ta, sa, jim, ha, kha, da. Siapa? Nah. Lam alif, hamzah, wassalamun. Ni ingat ngaji jami dulu duk mengapa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, da, ra, ra, sin, sin, sa, ba, ta, za, ayin, kaf, kof, lam, mim, nun, waw, ha. Lam alif, hamzah, wassalamun. Sudah dengan wassalamun. Nama jami dulu. Bila-bila nak klik rumah Alif, ba, ta, mengapa bila-bila klik sampai rumah. Nak ngaji patung pula. Ngaji kalau siap pula. Pagi 5:05 nu bangun subuh nu. Masuk queue. Nak ngaji Quran jam itu. Oh tertik comel jam itu tak luar lagi ke mana dah. Main star sangat. Pagi Quran petang pula klik main Quran pula. Dia dah. Wagi dengan pisau, wagi dengan puluk apa. Pergi mengadak tok guru jam itu. Lola ni tak tahu. Deh. Sabit po alih duk dicaca gitu. Ni semua ni ialah huruf-huruf hijaiyah untuk nak membuat nak masuk ayat nak apa san itu kena mengapa alif ba ta sa jim ha kha da. Tengok akhir. Deh. Ingat mulut. Lepas tu mengapa penting-penting. Supaya apa? Supaya kita mudah nak mengertikan Quran dan hadis. Tu hak besar sekali. Deh. Pandai baca, pandai menulis. Deh. Dia dah. Artinya berzikirlah pada Tuhanmu di dalam dirimu, hatimu. Dengan penuh perasaan, merendahkan hati dan takut kepada azab seksa Allah SWT. Dan bukan dengan suara keras di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau sampai dikira orang-orang yang lalai. Berzikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu, dalam hatimu dengan penuh perasaan, merendah hatinya dan takut. Denda-denda Allah SWT, azab seksa daripada Allah SWT. Takut. Dan bukan dengan suara keras di waktu pagi dan petang. Nanti koko. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan jangan akan sampaikan dikira orang yang lalai. Galik.
Dan firman-Nya lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir mengingati kepada Tuhan. Ingatlah bahawa dengan berzikir kepada Allah saat itu, hati akan menjadi tenteram, yang panggil. Senang. Hati senang sungguh. Banyak peminat-peminat. Mari berjumpa dengan Yahmat deh. Mari melawat, mari berziarah apa tu kau ni. Semua mari dengan senyuman ni. Mari dengan segar. Mari dengan jernih. Mari dengan amaleh. Allah, mujulah. Deh. Banyak. Yang beri apa ni. Masa cerah. Cerah belah mana tu wallah alam lah. Yahmat tak tahu. Dia ayat masa cerah. Masa buat amal tu sepenuh. Masa yakin mari. Masa takut mari. Takut azab seksa Allah SWT. Deh. Lepas tu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairi minhu. Wa in taqarraba ila shibra taqarrabtu ilahi zira'an. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilahi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dengan panjang lebar hadis ni, deh. Artinya berfirman Allah SWT, aku ditetang sengkea hamba-Ku kepadaku. Dan aku sentiasa bersama-samanya ketika ia mengingatiku. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, iaitu hatinya, nescaya aku mengingatinya di dalam zat aku. Jika ia mengingatiku dalam kumpulan orang ramai, nescaya aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dan jika aku mendekatkan dirinya kepada aku sejekah, nescaya aku akan mendekatkan zat aku kepada sahasta. Jika ia mendekatkan dirinya kepada aku sahasta, nescaya aku akan mendekatkan zatku kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku berjalan kaki, nescaya aku akan datang kepadanya berlari. Itu dah. Mana kata Tuhan nak beri balasan dengan cara cepat kepada manusia, selalu mengingati Allah SWT, iaitu berzikir. Sebut nama-nama Allah SWT. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak ajar kena asuh. Sehingga boleh tidur mengigar. Jadi mengigar lagu tu. Ammuh. Nak kasih Tuhan ni payah sangat. Kalau bersobat dengan iblis mudah sangat. Pasal apa? Aku cari buah skelek. Nak beki belah mana. Ingat dengan sungguh-sungguh hati. Berasa nak baca Quran, baca dengan yakin. Tak urat letih, tak apa. Tapi kena usaha, jadi, boleh. Tak urat, boleh satu ayat pun tak apa dah. Jadi istiqamah. Berdiri teguh, berdiri tegak dengan Allah SWT. Barulah kita nak dapat nikmat dan rahmat dan dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Kerana nak lagu tu berzikir banyak-banyak. Kerana
Semua tu dengan dalil ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Hadis pula hadis sahih. Dan sebenarnya lagi, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum in infaqiz zahabi wal warik wa min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum qalu bala qala zikrullah. Artinya maukah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik amalanmu dan sebersih-bersihnya di sisi Tuhanmu dan setinggi-tinggi derajatnya, yang mana ia lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak, dan lebih utama daripada kamu bertempuri dengan musuh-musuh kamu, lalu mereka memanggil memegang leher kamu dan kamu memegang leher mereka. Para sahabat menjawab, tentu mau. Ujar baginda, berzikir kepada Allah SWT. Tidak, berzikir banyak-banyak. Kalau nak lagu tu, berzikir banyak-banyak. Mudah-mudahan dia timukan zikir kita dan Tuhan balas kebaikan kita dengan serta-merta. Sidang mengenai rahmati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Artinya tiada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang boleh menyelamatkannya dari seksa-seksa Allah SWT. Selain daripada berzikir pada Allah SWT. Besar zikir ni deh. Dan sebentar lagi, li zikrullahi bil ghadati wal ashiyyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'i al-mali sahah. Artinya adalah berzikir pada Allah pada waktu pagi dan petang. Itu lebih utama daripada bertarung pedang di jalan Allah dan daripada membelanjakan harta kekayaan dengan murah hati. Sebenarnya lagi, masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit wa masalus sajarati al-khadra baina sajaril yabis wa zakirullahi fil ghafilin kal muqatili bainal farrin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tiada berzikir kepadanya, seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Tu dia. Nabi bersabda, Nabi royak dan Nabi buat contoh teladan yang baik. Selalu tu Nabi sebagai beri peringatan. Umpama orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya, pada Allah. Belah mana? Seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Allah Akbar. Orang selalu berzikir pada Allah SWT, orang ni hidup. Mana kata hati itu hidup. Kalau orang tak ada berzikir langsung dengan Allah SWT, orang itu hati mati. Boleh menyawa, boleh apa, tak ada apa. Mana kata hati mati itu gelak gelita di atas jalan taufik dan hidayah Allah SWT. Lalu tu kita nak dekati dan nak dapat sokongan
dan pertolongan daripada Allah, banyak berzikirlah. Ni yang utama sekali, ibadat kepada Allah SWT. Deh. Sedang mengajar dan seperti sekali amnya. Masa bercepat sangat dah. Deh. Sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perupama orang yang berzikir pada Allah dengan orang tidak berzikir kepadanya. Seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang berzikir, orang hidup. Orang tak berzikir, orang mati. Ataupun seumpama pohon yang berdaun hijau dengan pohon yang kering tiada berdaun. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai. Seperti orang yang berperang di tengah-tengah orang yang lari daripada medan perang. Jika hendak dihitung tentang utama zikir kepada Allah sebagaimana yang diberitakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan panjang bicara kita dan tidak akan boleh habis bicaranya. Banyak benar, panjang benar. Hak ni kita royak sebagai nak amal dalam harian kita. Tak suruh pergi jauh sangat. Kau pergi, kau jauh, kau pergi, kau jauh. Ambil yang mudah-mudah dekat-dekat ni. Tapi amal tu kuat. Buku amal lain ni pentingnya. Hidup. Sebenarnya umpama saat ni. Orang tak ada bergaduh dengan hak agama, bergaduh dengan harta benda. Dah. Wak galik, wak lalai. Dah. Ataupun terlupa galik-galik. Kadang-kadang terlupa galik-galik. Nyewak boleh. Kenapa? Kerana duk bergaduh dengan harta benda dunia. Duk gaduh dengan anak pinak. Anak pinak pula sore-sore bukan mudah-mudah lah ni. Jadi raja selalu dah beranak kuih-kuih jadi raja dah. Bahkan apa? Lalu tu cara nak ukar masalah. Mereka kita kena bagi ilmu-ilmu yang manfaat. Ajar mula-mula, makan, ajar, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buat itu. Buat hari-hari. Dia pun turut. Tak boleh kecek, dia turut oleh hati. Budak ni dia pandai. Tak pandai kerana Allah menjadikan manusia, seelok-elok kejadi ya. Akan fikiran sepenuh. Tapi nak sepenuh secara mana, kena banyak berzikir baru hati kita hidup. Orang mana tak ada berzikir, hati mati. Ada kata lagu tu. Pas nak hidup hati, berzikir banyak. Kena ambil semaya ke apa? Ayah mak, ada. Tak ada kena ambil dah. Tidak. Dah semaya kita bercuci di semua. Nak molek tu, semaya dah tubuh semua. Gilah ke mana-mana sana itu. Dengan keberkatan bagi untuk kita. Daripada Allah untuk kita. Tuhan akan balas baik kepada kita. Tuhan beri kesenangan pada kita. Dan Tuhan menghidupkan hati kita. Hidup gelap-gelamak sana ni. Kau curah. Lalu ni terima kasihlah apa minat beri semangat pada ayah mak. Nak minta orang ayah mak duduk selama-lama. Nak duduk lama mana tak tahu. Mama rumah telah meninggal lagi dah. Pas mari ayah mak pula lagi lereh. Berkali kok tu yang kan tak ada apa je. Dia gila dah semua. Tapi patah tumbuh hilang berhati. Di sisi kata, manusia saat itu mati. Sudah Tuhan beri beranak pula. Tidak. Mati beranak mati. Sehingga sampai kiamat tu. Lalu tu di tengah-tengah tu. Saya mengajar mati sekarang. Tengah-tengah dalam kita duduk dalam harian ni. Kita nak buat gapo. Kalau cokong dia ngepek sore, tak boleh ngepek le ramai, ngepek sore. Kau sebeh duk tangih. Acu-acu asuh deh. Sunat. Ada wasebeh tangih sana itu sunat. Sebagai nak jadi satu amalan kita. Dan satu kejadian, tapi jangan nunjuk-nunjuk demo lah. Kalau nunjuk demo ni, free saja ya. Amalan kita pun tak terpakai gawar. Lalu tu kita kena niat kerana Allah. Tak ada kerana lain. Nutuk aurat pun tak ada kerana lain. Kerana Allah. Itu dah.
Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Hari ni kita nak kecek buku berzikir. Deh. Mengingati Allah SWT, sebut nama-nama Allah SWT. Deh. Zikir yang utama, berkata para ulama rahimahullah, zikir yang utama ialah yang diucapkan oleh hati dan lisan sertanya. Jika dibandingkan antara kedua-duanya, maka berzikir dengan hati tentulah lebih utama daripada berzikir dengan lidah semata-mata. Sebagaimana penjelasan bahawa makna zikir dengan hati itu adalah bentuk zikir yang disebut oleh lisan. Itu hadir di hati. Mana kata kita kata subhanallah, dalam hati kata Allah yang maha suci. Tidak. Deh. Menyakut. Tidak. Mana kata buat saja tak jadi kena makan. Mana makan tu kena ingat. Tidak. Makan san itu ialah makan cara rohani yang kena ingat. Deh. Ingat pada mati, ingat pada Allah SWT, ingat pada nak buat khairat, nak pada pakai miskin dan nak tolong-menolong batu-batu orang susah. Deh. Iaitu sebagai penjelasan bahawa makna zikir dengan hati itu hendaklah bentuk zikirnya yang disebut oleh lisan, oleh lidah itu hadir. Hati pun takak mari selalu dah. Dan turut disebutkan oleh hati juga. Umpamanya jika orang yang berzikir itu menyebut di lidah, la ilaha illallah, hati dia mari selalu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Demikian pula, turut disebut oleh hati, boleh juga diartikan zikir dengan hati itu. Bahawa makna zikir yang disebut oleh lisan itu dihadirkan dalam hatinya. Umpamanya jika seorang itu berzikir dengan lisannya, la ilaha illallah. Maka makna ayat tersebut yang mengertinya ketuhanan yang Maha Esa, itulah dihadirkan di hatinya. Itu dah. Lepas tu masa kita berdekat sangat dah dengan waktu subuh. Lepas tu ayah mak nak cadel lah sepatah dua daripada telefon tangan tu deh. Kerana hari ni ialah tak lain tak bukan. Waktu subuh hari ni ialah pukul 4:47 minit lagi. Subuh surut air matahari pukul 4 minit dan pukul 12:04 minit zuhur. Asar pukul 3:22 minit. Dan maghrib pukul 6 minit. Isyak pukul 7:13 minit. Masya Allah. Masa pun terkenjok mari. Itu mengikut kamsang Allah SWT. Yang mana manusia nak kamduk tak boleh. Manusia nak suruh tak boleh. Hei, boleh menjalan cepat sikit hari ni. Tak boleh. Melainkan kamsang Allah SWT. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu ada peluang sikit. Ya mak pun nak baca komen. Ada satu telefon. Daripada Abdul Karim Seteng. Assalamualaikum ayah mak. Let saudara-saudara ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยวันนี้อายะห์มะให้พวกเราได้เรียนรู้ให้รักอัลลอฮ์อย่างง่ายๆอย่างง่ายมากอามีนยารับบลอาลามีนdaripada Abdul Karim daripada Cik Su. Assalamualaikum ayah mak. ใช่แล้วayah makจะปฏิบัติapa niจะปฏิบัติapa yati amin ya rabbal alamin. Nak beramal selalu dah. Maimunah Dumide, selamat pagi, terima kasih. Samut sakonฝนตก3 วันแล้วไม่มีแดดเลย minta selamat tu jaga kesihatan deh. Kak Maimunah deh. Ramadan de rasik. Salam ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu salam ayah mak yang caw. Ada belakang ni banyak ni komen mari deh. Lepas tu kita nak baca lebih kurang sikit sebanyak. Lepas tu serta dengan telefon. Deh.
Ada dua tu telefon tangan dengan telefon stesen radio deh. Hak stesen radio 073-203-583 deh. Lepas pada ni kita buka peluang sikit. Sementara nak masuk waktu subuh. Ada lebih kurang 2-3 minit lagi deh. Satu telefon dia nak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Weh. Nak Zikir. tanya, kita orang Cina kalau mari bulan ni boleh zikir tak? Mari bulan ni boleh zikir tak? Boleh zikir, tak ada apa. Zikir dalam hati. InsyaAllah. Satu lagi. Kalau kita anak kecil mati. Mati lalu. Kena ngekor tak? Mati hala-hala kau. Buku akikah ni. Anak mati halu. Tapi yang keluar tu menyawa lagi lah. Tubik berkandungnya lama mana apa boleh meninggal dunia. Seminggu. Seminggu. Kena akikah. Kena ngekor. Sabit dia mai tubik duk menyawa dah. 2-3 hari dah. Kalau mati tubik mari mati selalu tak ada apa tu. Dah. Ya aku pekos tengok keadaan. Tak ada payah kali. Tak apa dah. Dia wajib bagi orang hidup. Masa hidup. Okeylah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Lepas tu masa kita pun tak ada banyak dah ni deh. Dek Nang, ayah mak penuh surah pada Dek Nang, cadek surah azhar tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Kita berhak buat sementara. Begitulah sudah pengayung dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Terima syukur pada Allah SWT kita boleh berjumpa setiap hari di waktu yang sama, iaitu mulai pada pukul 4 sampai pukul 6 pagi. Ruangan jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Iaitu amalan harian kita ni, kita kena pada kecek hot ninja, tak ada kena pergi jauh dah. Ayuh mak ni. Kerana apa? Kerana banyak lagi kalau kita duk galik dan lalai kepada dunia, berbagai-bagai kelalaian. Utama sekali, buta huruf, lalai dengan tidak mengaji. Tidak belajar dan tidak beramal. Ini banyak lagi. Lepas tu, nak habis ke tak habis. Dia lepas selapis ke selapis, lepas selapis ke selapis. Bobo panah meninggal dunia. Mari tak pandai pula. Bobo panah meninggal dunia. Begitulah keadaan kalau kita perhati di keliling kelaluan kita sana itu. Tengah-tengah baru duk sedap, buat amai baru. Umur banyak dah. Habis dengan hal gitu. Lalu tu kita kena ada persediaan sedang mengajar mati sekalian. Persediaan ialah mulai daripada hari ini. Hari ini kita nak buat apa-apa, tahqiq sekali. We yakin dengan Allah SWT. Acu buat hari ini hari yang untuk peribadi, untuk diri kita sendiri. Hari ini nak semaya, nak khosok tawaduk. Hari ini nak buat apa-apa, nak sedekah dengan sedekah dengan hati yang khosok tawaduk. Hati yang suci murni. Hati yang paling bersih. Kadang-kadang kalau tangan kanan, tangan kiri tak khabar. Tu sedekah. Lepas tu banyak lagi sedekah dengan senyuman, sedekah dengan mata, sedekah dengan telinga, dengan tangan, kaki. Cukup. Menjadi sedekah. Buat apa-apa, begitulah. Lepas tu hari ni kita nak kecek buku ni. Buku nikah kahwin. Dan bercerai. Nikah kahwin dan bercerai. Dan cara-cara mengikut menikah belah mana syarat-syarat orang nak menikah ni. Tidak. Kalau sia sore agama asing sore, Islam sore belah mana nak menikah. Tidak. Berbagai-bagai lah. Lalu tu hari ni, kita mari sambung lagi, iaitu soalan yang ke-87. Jika bersetubuh
iaitu berzina seorang Muslim, iaitu orang Islam, dengan seorang perempuan kafir, kemudian dapat anak. Nikah dengan tidak orang betina sana itu dengan agama dia asal lagi. Tak ada menerima Islam lagi. Tidak. Belah mana dia pergi setubuh dua orang tu. Lepas tu bagi ibu dia sana itu apa ni, orang betina sana itu, sebelum daripada menerima Islam lagi. Adakah anak itu dihukum Islam mengikut laki-laki ataupun kafir mengikut perempuan ibunya? Ni benda ni hidup berlaku hari-hari ni. Tiap juga. Tak ada siap lah dengar wi molek, wi ambil faham molek deh. Tak dia kata berzina deh. Pergi lekat perut. Balik isteri sana itu duduk dengan agama asal lagi deh. Kita ni Islam deh. Lalu tu anak tu nak jatuh ke mana? Adakah apa panggil tu, adakah anak itu dihukum Islam mengikut laki-laki ataupun kafir mengikut perempuan itu, iaitu ibu dia? Jawabnya jumhur ulama bahawa dibangsakan anak tersebut kepada ibunya. Tetapi ada di antara ulama juga seperti ini, Hazmi dan lain-lainnya berkata kepada yang pertama, iaitu mengikut bapa Islam, dan diiktimadkan oleh Haramli kepada yang kedua, iaitu mengikut ibunya kafir. Itu dia. Soalan yang ke 88. Kebanyakan perempuan memakai edah kuruk, edah suci panggil. 3 kali suci, menikah habis edah. Maka sekurang-kurang masa suci dan sebanyak-banyak berapa hari untuk mengetahui habis edah. Jawabnya sekurang-kurang masa suci itu 15 hari. 15 malam. Dan sebanyaknya tidak tetap masanya. Habis masanya. Suci diikuti dengan haid. Iaitu mari cemar. Itu dia. Soalan yang ke 89. Soalan yang ke 89. Sekurang-kurang masa haid dan sebanyak-banyaknya beberapa hari. Ni duk kecek kan. Adalah soalan mari tiap-tiap hari. Belah mana ni nak semaya ni, mak ni. Mari haid, mari suci banyak hari dah, duk semaya banyak hari dah. Duk mari pula. Banyak hari pun dekat-dekat lagi lah. Itu dah. Mari semula tu, mari bukan jadi darah dak, mari masa jadi pelura-pelura gitu ya lah. Dalam hukumnya kata tak apa. Boleh semaya lagi. Kerana 15 hari cuci, 15 hari cemar. Begitulah bagi haid perempuan mengikut tabi'in ramai-ramai. Kemudian kita nak nak buat sebagai kipulet, jangan gaduh, jangan lorak. Kita cari saja sebenar. Apa aja mak tak tahu ataupun tahu dah kuih cerak lagi. Kita nak bercerak pada tuk guru kita. Ada tiap-tiap kampung tuk guru tu. Kena hormat ke tuk guru weh. Lupa habis dah, galik dah. Jangan kata tuk guru, ibu bapa diri pun kadang-kadang terlupa galik-galik. Hak ni kita nak ambil pakat teh. Marilah kita sama-sama mengingati Allah, mentaati kepada Allah, kepada Rasul dan kepada dua ibu bapa. Dengan molek tu. Lepas tu soalan. Soalan yang ke-89, kurang-kurang masa haid dan sebanyak-banyaknya berapa hari. Itu dia kena dah
Orang mari tanya orang jatuh. Molek dah. Deh. Jawabnya sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Diikuti dengan suci. Dia panggil. Deh. 15 hari, 15 malam diikuti dengan suci. Selepas pada tu, soalan yang ke-90. Lafaznya ijab. Lafaz ijab. Lafaz akad nikah itu adakah mesti disebutkan nama ataupun ganti nama lelaki dahulu ataupun nama perempuan dahulu. Jadi menikah sana itu sebut nama laki-laki dulu ke ataupun sebut perempuan dulu. Gitulah soalan. Seperti katanya, aku nikah akan dikau akan Aminah binti Mak Sa'id. Ataupun aku nikahnya akan Aminah binti Mak Sa'id. Akan engkau dengan mas kahwin 10,000 kop. Itu dah. 10,000 tak rendah dah ni. Itu dah. Jawab keduanya sah. Soalan jawab mudah-mudah ya. Lafaz ijab qabul sini sebut nama tak sebut nama tu belah mana weh. Itu dah. Jawabnya kedua-dua soalan sana itu sah nikahnya. Tidak. Lepas tu soalan yang ke-91. Adakah sah nikah waktu ijab qabul? Itu saksi nikah yang ada di situ tidak didengar lafaz ijab dan qabul itu. Jawabnya tidak sah nikah. Tidak sah nikah itu kerana lafaz ijab qabul itu hendaklah didengar oleh dua orang saksi. Tidak. Lepas tu sedang menghormati sekalian. Adakah sah nikah waktu ijab qabul itu saksi nikah yang ada di situ tidak dengar lafaz ijab qabul itu. Maka jawab tidak sah nikah itu. Kerana lafaz ijab qabul hendaklah didengarkan oleh dua orang saksi laki-laki yang faham bahasa yang digunakan pada ijab qabul. Kenapa dia? Soalan mana ni belik-belik ni. Dia soalan kata adakah sah nikah waktu ijab qabul itu saksi nikah yang ada di situ tidak dengar lafaz ijab qabul itu. Jawabnya tidak sah nikah. Kerana lafaz ijab qabul itu hendaklah didengar oleh dua orang saksi laki-laki yang faham bahasa yang digunakan pada ijab qabul itu. Faham tu tak ada platform deh. Soalan yang ke-92. Adakah mas kahwin itu termasuk di dalam rukun nikah ataupun syarat bagi sah nikah? Molek soalan ni pun molek deh. Banyak ni. Nikah gidah ni kadang-kadang duit belanja wis setengah tak raih gi setengah.
Lepas tu perhubungan rapat belah mana tu, wallahualam lah deh. Cumanya sebagai nak tahu kepada peminat kita laki-laki saat itu. Deh. Rambut panjang saat itu, laki-laki itu. Hak mana demo tak kena, kita tak usah duk buat lah kita jadi anak natu demo. Tidak. Deh. Tidak. Dan jawapannya, mas kahwin bukanlah rukun ataupun syarat sah nikah. Tetapi wajib dibayar mas kahwin dengan sebab tak apa dah. Dengan sebab apa? Dah. Jawab pun dengan sebab akad nikah. Dengan bahasa Melayu. Jawabnya mas kahwin boleh diteguh lagi. Iaitu mas kahwin bukanlah rukun ataupun syarat sah nikah. Tetapi wajib dibayar mas kahwin dengan sebab akad nikah ataupun sudah bila diakad nikah maka wajiblah suami membayarkan mas kahwin separuh. Jadi jumlah gapo ni licin weh. Jawabnya mas kahwin bukanlah rukun dan syarat sah nikah. Tetapi wajib dibayar mas kahwin dengan sebab akad nikah ataupun bersetubuh. Bila dia akad nikah, maka wajiblah suami membayarkan mas kahwin separuh jumlah yang ditetapkan, dan apabila telah harus pihak isteri dengan suka hatinya menggambarkan dengan suka hatinya dan membalaskan mas kahwin itu kepada suaminya. Firman Allah SWT ni Tuhan royak sendiri dalam dalam Al-Quran Al-Karim, dia ada banding-bandingnya ataupun ada cukup dekat dengan bahasa, dengan peribahasa, dengan apa ni. Itu dah ada patena semua. Iaitu harus pihak isteri dengan suka hatinya mengembalikan mas kahwin itu kepada suaminya. Firman Allah SWT, wa'atun nisa'i. Sadaqatihinna nihlatun fa'in tina lakum an syai'in fa'in tina lakum anda begitulah sedang mencermati sekalian. Artinya, dan berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makailah, gunakanlah pemberian yang halal, yang sebagai nikmat, yang lazat. Tak apa dah. Hal ni satu kewajipan bagi tiap-tiap orang di atas yang nak menikah kahwin sana kena tahu. Hukum hakam Allah SWT. Kadang-kadang kita duduk dengan gelak gelita, kita kena jaga . Dan ada soalan lagi, adakah sah dijadikan mas kahwin itu lain daripada duit ataupun emas perak? Jawabnya, tiap-tiap suatu yang sah dijual
dan sahlah dijadikan mas kahwin. Itu dah. Mata benar dan barang-barang yang manfaat seperti mengajar Quran dan lain-lain lagi. Itu dah. Untuk orang beriman, mas kahwin tidak berkarat. Itu dah. Mana kata tak ada bergaduh dengan harta benda. Maka tiap-tiap suatu yang sah dijual dan sahlah dijadikan mas kahwin. Mata benda yang dan barang yang barang yang manfaat seperti mengajar dan tiap-tiap suatu yang sah dijual, sahlah dijadikan mas kahwin. Begitulah. Selain daripada itu, sedang mengandalkan mati sekadar. Soalan yang ke-94. Ni satu upacara weh. Bagaimanakah dikatakan nikah subhah? Nikah apa ni? Nikah subhah dah Nikah fasik. Jawabnya, subhah arti nikah yang ada kesamaran, yang tidak nyata, tidak terang. Dan lagi pula, nikah subhah tidak sah. Satu misal seperti menikah dengan ketiadaan wali. Mana menikah pindah wali. Menikah pindah wali. Tidak siapa dua marhalah ataupun juru nikah bukan wali hakim, tidak dijawabkan. Kerana rukun nikah dinamakan syubhah dan nikah fasik itu maka persetubuhannya itu subhah bagi pihak juru nikah terimeh apabila tahu jadi demikian itu hendaklah asingkan di antara keduanya, arti kena akad nikah semula. Maka perempuan itu ada edah. Tidak. Ada edah. Dan jika hendak apa ni? Sudah mengajar mati sekalian. Nikah fasik, maka persetubuhannya itu subhah bagi pihak juru nikah atau terimeh. Apabila terimeh tahu, kena pecek dua itu dulu. Tu pas nikah semula. Kena akad nikah semula. Maka perempuan itu ada edah. Jika hendak dinikahkannya dengan orang lain, iaitu edah kuruk ataupun edah suci. Itu dah. Maka perempuan itu ada edah jika hendak dinikahkan dengan orang lain, iaitu edah kuruk ataupun edah bulan dan seterusnya. Dan jika hendak kahwinkan dengan laki-laki itu semula, boleh menikah selalu dengan tiada menanti edah. Kerana dia tak ada setubuh lagi. Selain daripada itu, soalan yang ke-95. Adakah pernikahan orang kafir itu diaku sah oleh Islam? Jawab, dan jika memeluk Islam dua laki-laki, isteri yang kafir, keduanya
bersetujulah deh. Berseketuk sekali. Tu. Deh. Nescaya kekal nikah keduanya dengan tidak tidak kenal menikah semula ikut orang nak kahwin sana letak siapa-siapa. Tu lah malah mana ni kena suluh tengoklah deh. Tu dah. Bukan mudah-mudah ni bukan nikah kahwin ni deh. Artinya dan jika memeluk Islam dua laki-laki isteri yang kafir keduanya berserta sekali. Nescaya kekal nikah keduanya. Tidak kena menikah semula. Ikuti secara Islam. Deh. Kerana pihak kerana pernikahan orang kafir itu hukumnya sah. Jika memeluk Islam dua laki-laki, isteri yang kafir keduanya berserta sekali, nescaya kekal nikah keduanya, tidak kena menikah sudah semula. Lepas tu ikuti secara Islam. Kerana pernikahan untuk Islam, beginilah cara. Lepas tu kita nak buka komen lah. Supaya kita boleh mengambil peluang pakat-pakat nasihat di pagi 5-5 ni. Cumanya di hari ni ialah kita duk bergaduh dengan penyakit corona lagi, apa lagi. Tajuk jangan lupa 1880 ialah telefon daripada 1880 sana itu. Adik-adik kita duk jaga panggil telefon gaduh panggil Saiduan dengan pet-pet-sun. Ada di Seorang Bota 24 jam. Ada bergaduh ke Johor ke apa, jangan lupa. Selain daripada tu, kita sebagai pendengar teh, persediaan pergi ke Mekah, pergi ke mana saat itu, bakal berdoa biar dia selamat belaka seluruh dunia. Jangan sekadar sekat kita tu. Seluruh dunia. Apa tu? Satu telefon dia nang. Ya. Tak dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi-pagi ni? Baik, alhamdulillah khair. Ya, ada gapo? Ya. Nama telefon Abdul Ghaffar. Berderah sikit. Ya, nama telefon Abdul Ghaffar ni. Tulis weh peminat Ya. Royaknya anjo. 093 459 77 58. Ya. Terima kasih. Ya, pagi ni yang ada royaknya kita ingin apa cerah lah kan. Cerah ukah. Bila ada antaranya nikah tak, ya adalah tolak. Tapi Allah tak kena tolak. Habis walaupun lagu mana, nak marah, nak buat macam mana pun, jatuh tu, dia nak tubik masalah tolak. Terakhir lagu mana, bersih mana pun. Yang dia rapuh mulut sangat deh. Kalau kita ada rumah kita, kita pilih rumah kita dulu. Kaki yang banyak sikit, sabar banyak. Bila kita ajar tolak satu, tolak yang kedua nak mari, tolak yang ketiga nak mari. Kita yang retina, ya Mak. Ya. Kita kena nak tidur malam, nak pergi tangan retina ni. Minta maaf kepada retina halal. Kepada retina maaf kepada amal kata misalnya. Kesalahan yang kita ada buat ni. Dengan pegang retina ni. Ya. Yang hajak retina buat kerja, anak lah, basuh kain lah, kita kerja ke buat tu.
Itulah sebab daripada jadi bala, jadi tak kena, tak kasih. Sebab kalau jatuh tu tidak ada di hati mengenal sedikit pun kepada perempuan. Kena macam. Ya. Sekat itulah insyaAllah ta'ala kamu pesan kepada semua oleh selain kita jatuh tu kasihlah kepada perempuan banyak-banyak sikit. Doa kepada perempuan minta Allah pun dosa dia, dosa kita, insyaAllah ta'ala. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin gitulah apa ni penasihat teh pagi-pagi daripada peminat kita deh. Lepas tu nombor telefon bagi kita ada berapa dia selain daripada apa ni nak cari ilmu tambah kita pakat sama-sama peminat kita boleh berhubung rapat yang hidup balah deh. Patut hati kena ikhlas. Jangan hidup niat berbanding batung dia panggil deh. Kita pakat-pakat cari hak sebenar. Suruh tiap orang sana itu pandai belaka deh. Dah beri rahmat belaka. Lalu tu satu telefon lagi deh. Hak ni ada satu apa ni pujaan hatiku insya-Allah. Salam aja mak. Yaจะถามว่าลูกติดหนี้แม่คอยทวงตามตลอดว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ทั้งที่ลูกยังไม่มีทำให้ลูกต้องร้องไห้ตลอดอยากจะทราบว่าถ้าลูกยังไม่จ่ายลูกจะบาปไหมTerima kasih. Dia ni ibu bapa dengan anak. Dia panggil sedaging sedarah dah lah. Cumanya kalau kita berhutang, kita kira cara hutang sana itu seperti mana berhutang kena bayar kelik gitu lah. Tapi berhutang pun tak ada sungguh mana. Mak pun bui kata bukan bui dengan cara hutang. Mak nak bui tolong-menolong dah lah tu. Tapi syarat kata kita tu kena minta apa panggil buat hukum pakak lah deh. Dengan mak kita. Sebenarnya mak dia bui tu dia nak bui selalu lah boleh tu. Tapi syaratnya kata dah nak pinjam ke pinjam. Kena hantar kelik mari. Supaya nak bui ke orang lain pula. Pasal berdosa tu tak ada berdosa. Ni kerana dua ibu bapa ni mak dia kena bui nafkah dah pada anak. Dan anak sana itu kena mati juga kena taat pada dua ibu bapa deh. InsyaAllah kita pakat-pakat lah deh. Kalau kita berhutang, kita bayar cara berhutang. Deh. Ni satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar ni pagi-pagi ni? Alhamdulillah. Betul ada gapo nak purah fikir hari ni? Nak tanya saat ni tak ada dengar. Abu telefon siapa yang mak? Siap. Tak apalah yang mak. Kau tahu dah. Ya. Nak tanya. Abdul Ghaffar tadi tu. Nak tanya sikit yang mak ni. Harga apa? Sila anak tiri ngapok tiri tu jatuh tak emaya yang mak. Anak tiri ngapok tiri tak jatuh. Lepas tu ada orang tu cucu kalau hok kecil jatuh kalau hok kecil tak jatuh, hok besar tu dia besar panjang sikit lagi jatuh. Pakak mana yang mak anak tak jatuh, cucu jatuh dah. Tak apa nanti nak jawab apa deh. Ada soal lagi yang mak nah. Kalau misalnya mau ni kahwin. Satu ada anak tiri dah. Satu suami jadi mati lah. Satu natu tiri tu jadi nak kemok tiri tu boleh kejap. Natu tiri nak kemok tiri. Tu. Belik je mak. Belik molek tak apalah. Boleh tak ada ha. Boleh dah. Ya terucuk dah pada ni terucuk dululah. Sebelah tu. Dia masa dia perasaan kita dia tak support.
Dia rasa kasih mesra, redut sekali dah. Dia tahu perut pedadah. Dah itu kan? Tak apa deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak lakang. Anak tiri, ngamuk tiri, cucu tiri. Deh. Satu telefon dia nak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ada radio sikit. Slow. Assalamualaikum Mak. Tak. Kuat cerak mana duk bergepa. Rakyat derah masa tak ada. Itu nak tanya masalah ni. Orang pakai gigi pelong. Cici pelong, apa? Orang fang dah ada usi. Orang dah pakai usi pelong ke. Pada? Masalah kalau kita mati tu kena cabut ke tak? Cici pelong. Cici pelong tak ada kena cabut-cabut ni. Tak nak cabut lah kalau kita mati tu. Ya. Duk sekir juga tanya hak fang tu. Tu datang ke mandi. Kalau mandi kata cabut, ke cabut. Deh. Payah kejap juga tu. Dia kejap juga dengan hak fang kan. Tu payah. Tak apa deh. Terima kasih. Terima kasih nak. Assalamualaikum. Nanti nak tanya ucerak deh. Lepas tu ada masalah apa ni. Seperti mana cara mari hedah. Lepas tu mandi siap dah, semaya siap dah. Lepas tu duduk mari pasal lain. Mari pasal kata bukan hedah. Mari pura-pura gitu deh. Tanya dah kata basuh cuci tak ada apa boleh semaya deh. Bukan bersakut parut dengan dia dia mau berlari cuci, dia mau berlari cemar deh. Lepas tu kena bila ambil deh. Lepas pada tu ada apa lagi ada masalah jawab ni. Kemarin telah tanya Ustaz Mak dah. Ustaz Mak tu bila tu khatib masjid besar tu. Dia orang pondok asal. Pondok hukum hakam dia meher benar lah. Dia lebih kurang. Ayah Mak duk apa ni muzakadah dengan dia lah. Mana tak faham lagi tu. Dia. Satu telefon dia nak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah Mat. Duk dengar Ayah Mat. Tolga. Tolga hari ni. Tak apa. Alhamdulillah. Ada apa? Ada apa dengar itu Ayah Mat. Boleh dengar lagi. Tapi main terusan tu. Terah tengok deh. Tak apa. Terima kasih. Ada apa Ayah Mat. Satu soal tu. Tak apa dah. Betul. Ya, terima kasih. Lupa tu ni salah. Lupa lah dia tu. Tak apa ni yang mak dia tu. Baik ni yang mak lah. Adik pesan. Adik apa ni, Dek Nan. Dek Nan ni. Ya, ini Dek Nan. Terima kasih dia kata. Terima kasih Dek Nan duk dengar tu. Terima kasih. Dek Nan ni. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama ya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni daripada mana ni? Daripada Aminah Nali deh. Assalamualaikum ayah mak. Lek timngan. Alhamdulillah. Tidak titam. Rap fang raikan.ดีของอายะมะทุกวันเลยพอได้ฟังรายการอายะมะแล้วทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาอยากปฏิบัติจากอามัลอิบาดัตอยากจะทำอามัลอิบาดัตให้เพิ่มมากขึ้นและดียิ่งขึ้นต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือapa manaที่สำคัญที่สุดยังbaik deh tak ada tamu hari ni tak apa dah ya terima kasih lepas tu satu telefon dia dah ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni hujan lebat ni pagi tadi Allah tak payah mak.
Oh, lama nak telefon tak payah mak ni. Allah. Tak tahu dah tak boleh. Oh, apa ni boleh dah ni nak kata gapo weh. Ha. Tak nak tanya tak payah mak ya. Tanya. Kita sedekah ke orang ni. Kerana lelaki tak tahu boleh ke tak? Kita nak sedekah ke orang lelaki tak tahu boleh ke tak? Tak ada. Duit kita tak ada apa. Kata orang kata kalau kita sedekah ke orang lelaki tak tahu tak boleh. Tak apa. Lama nak telefon tak payah mak tak boleh. Tak tahu dah. Ya. Ya, kerana sedekah ni 24 jam. Ada Allah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tu sedekah. Lepas nanti dia nak rayak siap. Ataupun minta izin selalulah. Mengatuk lelaki talak chip lalu dah. Kata kawan ni pasal tak nampak demo kita nak sedekah. Tak ada banyak sikit-sikit gitu. Hal lain pun tu juga. Kena minta kecep kira molek dengan suami hak mana bersangkut paut dengan berdosa sana itu deh. Dan sifat deraka kita minta maaf selalu dah. Deh. Ya, terima kasih. Ni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu telefon lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Weh apa dia kaya Mari belok do, orang suku kaya semua yo. Orang nak dengar kaya nak suku kaya. Sewa kita kacau kamu kena cek hari-hari yo. Dawa apa yo, dawa dawa di kita yo. Pak kita sedekah hari-hari yo. Kalau sedekah tu boleh tolong kita naik kubur yo. Kita kaya dah sedekah yang kupi tu mati dah boleh tolong yo. Dah kita sedekah supaya sakar tua naik air. Hai pai kap nam, nyai sabuk timur naik air, lu maplau timur naik air tengok tu timur tak ada nampak, tak ada boleh palo yo. Yo deh. Ayo ni insya-Allah supaya nasi kabur mu tanya pening nabi nyanyo ayolah dia ayat Allah saya boleh jawab belaka yo. Tak apa alhamdulillah. Alhamdulillah yo deh. Yo. Patu kita namanya tajuk yo deh. Mangut niat insya-Allah buka api dapur tu kita niat dah buka api takut saya pak kucing pau kumai apa kucing. Patu kita mai sama ya tajuk tu. Yo. Katu pita kita semaya ya Allah. Tak rajin deh maya tajuk lape wite tiko sebelah. Orang rajin. Rajin ya. Tu tak kita maya iso sudah insya-Allah kita maya wite selalu insya-Allah maya tajuk kita dak maya dak wite yo. Yo. Tak kita dak khabar tu labo kita dah yo nah. Yo, terima kasih Kak Ya. Tak apa insya-Allah kakek nak ni yo deh. Yo, terima kasih. Lo tamu yang ayo lah insya-Allah mau panjang buruk rezeki. Ya Allah sampai dunia akhirat selamat yo deh. Barakallah amin. Lepas tu ayo di sini kira akhirat kira dunia ni ayo pagi ayo mati ayo pepak pon naik kubur. Insya-Allah. Lawa ayo taman dunia ni taman dia leo. Kamu semua insya-Allah yo nah. Yo, terima kasih Kak Ya. Alhamdulillah insya-Allah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni satu ya. Ni daripada Kak Yah ni. Tidak di Bapu lah ni dia jadi bomo beluruk weh ada yang mau nak beluruk gapo tu kita cari Kak Yah deh di Bapu ya. Tukar mula dia buat roti, lepas ni dia buat roti atik, beluruk atik. Deh. Gitulah. Satu telefon lagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan berdosa terlalu ni. Itu nak duduk bapu 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 sana dia dekat mak ayah kan? Tak jauh tak. Tu tak apa. Bapu lupa. Ni nak boyak orang pergi itik ni lah. Weh, malah nak pergi itik. Pergi itik banyak. Duduk tepi rumah busuk. Ayah mak belum goyak-goyak sikit ya. Nampak? Nak makan nasi boleh kau dapur. Lepas tu nak gano busuk. Dulu goyak-goyak sikit ya.
Tak apalah. Botol ada tu. Terseban pun ada. Tak apa dah royak lagu tu. Royak mak royak je perhati. InsyaAllah. Lepas tu royak terseban deh. Terseban tu. Mengambil parti ya deh. Tak ada royak lagi. Royak je mak dulu. Mak istihad. Ini. Kalau itu telefon 1880 deh. Royak kadang lagu ni. W180 dia bercara. Nak royak siapa tu ikut dia lah. Kerana bahaya deh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah. Itu dah. Sesuai hak rakyat ialah kerja hak kita. Ni seorang botol. Dia pergi pertigaan lagu tu. Lepas tu terima kasih deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tak nak katuk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar ya? Alhamdulillah. Ya, nak wayak itu lah. Itu amal leh. Dak. Nak ingatan tu ke, lepas tu dalam bekas tu ya ada baju piyah ni apa. Tak surat Quran buah deh. Ya. Saya tengok surat duduk lemari tu saya ambil. Saya tahu kata nak. Lepas tu ambil dulu. Ambil dulu pas kalau tak boleh pula ganti hak je lah. Nampak. Nampak pada mulai. Lepas tu dia tak ada anak lah ada surat hak je. Pas dia tu dia takut natu kata natu. Pas dia kulit mari tengok surat dia tak ada. Dia tanya, "Min mana surat?" Surat Quran je. Nah, min dekah ku natu min. Pas ya telah surat tu hak itu ni hak ya boleh. Boleh puas. Boleh rangwan. Rawang Hafiz Quran. Kalau nampak kali ni tak Quran lah. Tukar. Deh. Boleh tukar? Pergi minta natu klik mari. Boleh tukar. Ya, takut dia wasa betenya. Tak apa. Ya. Buat pergi molek. Ya. Ya, tak payahlah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tak boleh dia hak penting hak anak sana tu. Sabik popo tak boleh gaduh. Deh. Ya, satu telefon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ni? Tanjung Mah. Tanjung Mah apa khabar? Ada kapur puas berkira. Baik. Ada was kelek sikit-sikit. Deh. Jadi ni jadi bukan nak kata siapa ni. Ya. Mak tu tanya apa dah pedoh lah ayah mak. Ya. Tanya siapa koyak natu pun tanya tak ayah mak lain tanya apa. Ada ya terlekat. Ya terlekat. Tanya apa dah pedoh. Ya terlekat nak gamuk tak boleh. Jadi dia tanya tu. Jadi ya Kroek hak anak nu rangwan. Pas nak buka belah mana tu dia ya. Tak apa. Lepas tu. Ya gitulah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai penasihat deh. Nan. Ada lagi telefon. Ada pula. Alah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nak tanya tempat ya. Tanya tamu saya ugai 3 pasal. Ngiga. Betul tak? Jaga ugai kamu itu. Berapa? Aduh ya. Jaga dah teman. Jaga belah mana? Bantau kita 4 kali. Tak cerak tu. 4 kali. Oh. Lepas tu jaga orang ramai, orang kampung. Terkejut jaga. Bah? Lepas tu dia jaga dengan orang kampung kena. Dia mimpi dia kata. Mimpi. Dah mimpi hak sungguh. Mimpi hak sungguh mana? Jadi hak sungguh kan. Dia kecil hak sungguh tak payah orang ramai. Dia kata? Dia cerai tu 4 kali.
Apa tu begitu. Dia royak tak apa, dia tak masuk dalam kunung. Cerah mana 4 kali ke pasal mana? Cerah tak boleh baik klik. Dia sekat 3 ya. Sekat 3 ya. 3 kali. Kalau 4 tu tak pakai dah tu. Dia atas 3 ya. Kita atas 3. Kalau 3 kena menikah lain. Kau tak nikah lain? Tak nikah lain tak sah. Duk. Tak sah duk kali lah. Yang kena menikah belaki lain lah. Belaki lain sudah habis hadah apa. Kalau nak menikah kelik nikah kelik ya. Ni tak ada nikah lain dong. 3-4 tahun. Tak boleh. Tak boleh lah. Dia tak jaga dengan orang kampung dah. Dosa. Nak tanya Ahmad tu ya. Kena pergi ke majlis. Tak apa rakyat majlis atik peksa atik. Tak email peksa atik. Tak email lah duduk dekatnya. Tak email je dekat lah. Jangan dia buat kalik. Kita kena tanya sungguh ke tak sungguh. Kalau lagu tu tak boleh kenapa cek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Macam-macam deh. Lepas tu. Satu telefon tangan Haji Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Goyak. Ayah tu goyak tu. Reti yo ko lebih tu goyak ni mulai tu goyak harus tino jo ya pete. Ya, tu tino ni pagi kena bangun. Jo lagi, anak lagi. Ya pete wiki ko tino ate. Ya ko tu ya ni untuk tino ate. Orang ngajar tu pun ya hawe ate saja. Untuk aku binti lelaki. Lelaki tu tak aku bini pagi bangun tu. Malah lagi, waktu lagi, ni lagi, waktu kerja lagi. Allah Akbar. Lagi kelik. Lelaki kelik mai kerja nang kita kopi. Menjadi meta berdoa deh. Doa boleh apa saja. Itu doa lelaki tu tak aku bini. Ya tak yo. Ngajar supo. Ya. Lelaki doa tu atau bini dosa betul. Lelaki tu apa bini tu. Tu insya-Allah. Pagi nak bangun lagi. Tidur lagi, anak lagi, sekolah anak lagi, tu lagi 5 negeri. Jadi raja deh. Betul. Lepas lagi, waktu lagi, tengok letih sekali. Oh ya. InsyaAllah nak pakak deh. Kena pakak. Pakak mengepek ke jatuh deh. Mengepek tino saja. Tak apalah. Ayah mak tak apa. Ayah mak tanggungjawab habis penuh-penuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lepas tu bagi peminat kita duduk dengar tu ruangan ni. Dengarlah review daripada seorang perempuan. Suami tu kena hormat katik kepada isteri. Kena kehormatan katik. Jangan duk kekasih. Suruh taat semata-mata. Taat tu jalan-jalan kena faham katik. Mungkin taat suku semai kat tu kau ni. Tok laki tak buat kerja apa. Bini duk tetih. Tidak. Hak ni kena tanggungjawab deh. Nafkah zahir dan batin seperti juga. Lepas tu satu telefon di akhir deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, ya mak selamat dia. Lepas tu ada apa pagi ni? Habis tu ya mak sungguh kita ramai tak suruh malam ni. Akak beri belakang. Dekat kurung ni. Betul nak sok kena. Jadi menikah bukan menikah untuk lelaki, dak menikah dengan gasi ya. Dak kena. Ya mak nak tanya je. Ilmu dia mari sendiri kok lelaki kita ni. Ilmu apa dia panggil? Ilmu gaib ada. Kita kata kok rebek no. Lepas tu orang kata kita baik no. Lepas tu masuk mari di kita. Lepas tu kita ni nak kata kok orang tu masuk baik tu. Cuma berapa dok mari sikit-sikit ni. Ilmu karut kalau tak molek. Ya supaya dia mau kata kok kita. Kita masuk
sakit bening baru kita kata ke orang bening kita rasa lupa dia kata kita baik tu. Kena dah. Oh, you duk mari ngaji demo tak akik bayar. Kita makan ke air apa ni buang demo. Mari kita tak akik WhatsApp lagu tu juga. Masa pengai orang ni pada kuasa. Tak apalah. Tak stay lah nak. Masa habis kita sendiri dah tu. Masa habis molek yang nafsu tu. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena peranak nafsu deh insya-Allah. Lepas tu masa kita sudah sapa dah ya mak pun deh sudah dengan doa pendek-pendek deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi bi mazidahu. Ya Rabbana walakal hamdu kama bagi ni jalan azim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan min jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan idan maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hamd alaina fi sakaratil maut wan najat minad wal afan lil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.